Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam siaran. Santai-santai kita hujung minggu pada hari ini 12 September 2021 bersama 5 Safar 1443 Hijrah hanya di Sembang Santai Usahawan, slot roti bakar, kopi tarik, usahawan versus makan gaji akan kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana, kita saksikan. Bos, hari zaman buat apa? Akhir zaman buat apa? Tak salah korang nak berhibur. Tapi apa salahnya sambil berhibur, sambil berdakwah? Anak muda. Demi kesatuan ummah, memperkasa ekonomi hufaz. Jika orang sukakan kamu, mereka akan dengar apa yang kamu katakan. Tapi jika mereka yakin pada kamu, mereka akan berikan kamu bisnes. Itulah branding. Manusia tidak berharap untuk menang, tersedia untuk kalah. Dia simple, asal mantul. Hidup bagaikan sebuah perjalanan. Semakin jauh kita berjalan, semakin banyak halangan yang kita perlu tempuh. Keimanan, kesabaran menjadi penentu untuk kita terus maju ke depan. Dia slow hand asal tak feeding. Menang kalah adat pertandingan. Kita masuk enemy auto merinding. Dengan izin Allah, pasti tiada halangan. Curut tak apa, yang penting strike. Rezeki tu Allah yang bagi. Kata-kata bukan mister, tapi azimat. Bergerak senada menuju kejayaan bersama. Alamak! Mantap, Syekh! Ya, bersua kita kembali di slot roti bakar kopi tarik dalam Sembang Santai Usahawan. Hujung minggu kita pada hari ini. Tidak kira di mana saja anda berada, yang sedang santai-santai bersama keluarga yang tersayang, yang sedang bersarapan, yang sedang dalam perjalanan nak menziarah ahli keluarga terdekat dalam kawasan yang sama dan sebagainya, nak beli barang dapur, pasar, apa pun jaga diri baik-baik, patuhi SOP. Baiklah, kita ingin menampilkan ahli panel kita yang pertama, iaitu yang bahagia Anjang Profesor Hashim Saleh, Presiden Kuala Lumpur International Chamber of Commerce ataupun KLICC Melaka Anjang Profesor Faculty of Applied and Human Science, University Malaysia Perlis. Silakan, dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat pagi, Prof. Assalamualaikum dan selamat pagi, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DJ Riz, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. sihat nampaknya. Baik, alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Bersiaran di mana, Prof? Daripada Ipoh, Perak. Ipoh, Perak. Baiklah. Ya. Yang baik-baik aja nampaknya hari ini, dan juga kita menampilkan ahli panel kita yang seterusnya, iaitu Cik Zaiha Haji Amdan, yang merupakan pengasas Kilas Teguh yang membuat servis
turis pembersihan, cleaning. Itu dia. Cik Zaiha Haji Hamdan yang merupakan usaha Nita. Assalamualaikum dan selamat pagi Cik Zaiha, apa khabar? Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Selamat pagi DJ. Alhamdulillah. Dan kita tidak dilupakan kita menampilkan Cik Izwina Najwa yang merupakan pelajar UKM jurusan psikologi tetapi juga merupakan seorang mahasiswi niaga. Itu dia yang mempromosikan The Rich Kitchen. Betul ya? Betul. Assalamualaikum dan selamat pagi. Oh, panjang namanya. Cik Nur Izwina Najwa binti Umar Izal, atau lebih mesra nak dipanggil siapa tu? Najwa atau Izwina? Najwa boleh. Najwa boleh. Najwa. Baiklah. Assalamualaikum, selamat pagi Najwa. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga. Ya, nampaknya semua ahli panel kita sudah bersedia, sudah bersemangat. Pagi-pagi ini walaupun hujung minggu tapi sudilah bersama kita untuk memperkatakan sesuatu yang bermanfaat insya-Allah kepada rakan-rakan kita di luar sana, iaitu mengenai usahawan versus makan gaji. Jadi untuk makluman pada penonton sekalian yang mungkin baru saja saksikan kami secara langsung ini, dihangatkan oleh Mantap Share Channel, adalah anjuran, program ini adalah anjuran bersama Akademi Tahfiz Al-Islah, Islam Movement, Air Telaga, Air Hufaz, Yayasan Al-Insan, Convention Islamic Digital dan Pertubuhan Sayang Al-Quran. Pastinya dengan kerjasama Kelab Pidato Perdana Antarabangsa atau Kepentas. Dan dihangatkan oleh tak lain tak bukan Mantap Share Channel. Jika anda saksikan video permulaan sebentar tadi, ya, ada anak-anak muda. Mana Mantap Share Channel ni dibarisi oleh anak-anak muda. Bila sebut perkataan alamak, mereka ni akan sebut Mantap Share. Kita buat cubaan yang pertama, boleh? Alamak, Mantap Share. Mantap Share. Lagi sekali tanda bagus Okay. Alamak, Mantap Share. Mantap Share. Nak bagi kita punya aura tenaga kita, semangat kita pagi ini. Cas-cas yang positif, insya-Allah. Baiklah, apa kata kita berkenalan dengan ahli panel kita yang pertama, Anjang Profesor Hashim Saleh. Silakan untuk mengenalkan diri seberingkas dan juga apa itu KLICC. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjang Profesor Hashim bin Saleh, adalah Presiden Kuala Lumpur International Chamber of Commerce, nama komersialnya Kuala Lumpur. Untuk makluman, Dewan Perniagaan Antarabangsa Kuala Lumpur adalah Dewan Perniagaan pelbagai bangsa. Maksudnya di sini ahli kita usahawan Malaysia di kalangan Melayu, Cina, India dan apa-apa bangsa pun. Yang penting adalah warga negara Malaysia. Dan kita Dewan Perniagaan Antarabangsa Kuala Lumpur ni adalah untuk memperkasakan di awal penubuhannya kita lihat banyak dewan-dewan perniagaan lain yang fokus di local business. Jadi kita mengambil pendekatan untuk memperkasakan usahawan, walaupun sekecil mana pun usahawan itu di Malaysia ni, Allah kita akan bawa mereka untuk menerokai pasaran global melalui program-program yang kita akan adakan di peringkat antarabangsa. Dan juga contohnya kita last 5 tahun lepas kita dah ke Europe, ke Paris, dan juga ke Timur Tengah, ke Hong Kong, ke Asia Pasifik untuk memasarkan produk Malaysia. InsyaAllah saya dengan orang kata gembira dan senang hati menjemput usahawan di luar sana untuk menganggotai keahlian KLICC, Kuala Lumpur International Chamber of Commerce. Sama-sama kita membangun produk dan usaha dan syarikat kita di peringkat antarabangsa, insya-Allah. Itu dia. Terima kasih Prof di atas penerangan ringkas mengenai apa itu KLICC. Semoga dapat manfaat pada anda yang ada produk yang ingin memperluaskan pasaran produk anda hingga pergi ke luar negara, Prof, ke negara Asia Barat. Insya-Allah. Baiklah,
Itu dia ke peringkat antarabangsa, kita ke peringkat tempatan. Itu dia cuci dari hati atau dari yang diusahakan oleh syarikat Kilas Teguh dan pengasasnya adalah Cik Zaiha Haji Hamdan. Seberingkas mengenai diri anda dan juga bagaimana boleh terlibat dalam bidang usahawan ini. Silakan. Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Okey, nama penuh saya Nur Zaiha binti Hamdan. Saya adalah pengasas untuk syarikat Kilas Teguh ni. Syarikat ni bermula pada 2006 di mana background dia mula-mula adalah dalam bidang pembinaan, construction lah. Okay. So dalam tahun 2012 saya berkenalan dengan seorang datin, dia usahawan dalam bidang pembersihan. Jadi dia yang membawa saya ke dalam bidang ni. Jadi bermula daripada 2012 sampai 2014 saya bekerja secara langsung dengan dia. Saya banyak belajar tentang pembersihan ni. So masa pada tahun 2015 saya masukkan, saya cubalah, okey, sebab syarikat ni memang dah sedia ada. Jadi saya cuba masukkan pengalaman selama 4 tahun, 3 tahun macam tu dengan dia dalam bidang cleaning service. Saya masukkan dalam syarikat saya. Alhamdulillah saya bermula dengan jayanya dalam bidang pembersihan ni bermula daripada tahun tersebut lah, tahun 2015 sampai sekarang. So servis yang saya bagi ni melibatkan semua sektor. Kami juga terlibat dengan projek-projek kerajaan, GSC, dan juga kami ada buat servis yang mana syarikat saya link dengan beberapa ID company. Jadi ada projek yang macam diorang lepas pembinaan tu, so dia panggil syarikat saya untuk buat kerja-kerja pembersihan lah. Setakat ni walaupun syarikat ni beroperasi di Kuala Lumpur, tapi kami juga banyak kerja-kerja pembinaan yang kita buat di luar Lembah Kelang lah. Di Johor, di Seremban, di Melaka, dan beberapa tempat lagi. So setakat ni saya dalam usaha untuk menjadikan syarikat ni sebagai syarikat sendirian berhad, insyaAllah. Itu di masa akan datang lah. Saya target dalam awal tahun depan, so Kilas Teguh ni akan bertukar kepada syarikat sendirian berhad. Macam tu. Okey, kita doakan yang terbaik buat Cik Zaiha, insyaAllah, supaya impiannya menjadi realiti, ya, insyaAllah. Mungkin boleh gunakan khidmat Prof untuk dapatkan pandangan, khidmat nasihat. Rasanya di kalangan rakan-rakan Prof ramai yang pakar-pakar, Prof, dalam bidang usahawan ni, Prof. Ramai, insyaAllah. Boleh membantu, insyaAllah. InsyaAllah boleh. Baiklah. Alhamdulillah, bagusnya manfaatnya program kita pada hari ini, usahawan versus makan gaji. Seterusnya kita kepada mahasiswi yang minat dalam bidang perniagaan ni kan. Pastinya walaupun dalam bidang yang berbeza, iaitu adik Najwa kita ni, tetapi memilih untuk mencubakan diri dalam bidang keusahawanan ni. Jadi kita nak bagi laluan pada adik Najwa untuk menyampaikan apa yang telah diusahakan dalam bidang perniagaan dan kenapa memilih bidang usahawan berbanding dengan makan gaji. Itu selalu soalan yang mencabar nampaknya. Ya, insyaAllah dapat disampaikan oleh adik Najwa kita. Silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izwina Najwa ataupun lebih selesa dipanggil Najwa lah kan. Jadi untuk persoalan yang pertama, apa bisnes yang diusahakan lah ataupun pencapaian yang telah dapat. Bisnes Darish Kitchen ni sebenarnya sudah lebih kurang dalam 4 ke 3 tahun, tapi kami mula ambil serius sejak berlakunya PKP yang pertama. Dan Alhamdulillah
kalau mungkin bisnes-bisnes lain bermula PKP tu dia macam merundungkan. Tapi Alhamdulillah untuk bisnes kami bermula PKP tu lah orang lebih ramai kenal. Jadi antara perkara-perkara yang macam ataupun sumbangan yang bagi saya sedikit sumbangan yang mungkin agak kecil tapi bermakna, kami contohnya telah buat macam sumbangan kepada frontliners waktu mula-mula PKP dulu. Dan Alhamdulillah bukan kami sahaja yang inisiatifkan benda tu. Ramai juga pelanggan-pelanggan kami yang macam tertarik untuk turut serta dalam bagi sumbangan kepada frontliners kita lah. Dan untuk persoalan yang kedua, kenapa memilih usahawan daripada makan gaji? Agak susah lah persoalan ini sebab kalau kita tengok perjalanan menjadi seorang usahawan ni, mungkin orang akan nampak di hujungnya saja, iaitu dah jadi kaya kan. Orang tak nampak liku-liku yang kita lalui sepanjang nak menjadi usahawan yang berjaya kan. Orang tak nampak apa yang berlaku di sebalik, tapi yang orang nampak mungkin apa yang kita dapat capai. Tapi secara personal saya sendiri, saya rasa saya memilih untuk menjadi usahawan ni adalah atas sebab untuk yang pertama adalah untuk kembangkan diri saya. Maksudnya saya tak nak saya sendiri, diri saya ni menjadi orang yang terlalu terikut ataupun menjadi orang yang tak berkembang. Dan saya rasa kalau menceburkan diri dalam bidang usahawan ni, dia dapat kembangkan bakat saya. Contohnya lah kan, kalau dulu saya jenis orang yang agak susah untuk berkomunikasi dengan orang lain, macam agak awkward, tak tahu nak mulakan perbualan macam mana. Tapi Alhamdulillah sejak bantu ibu saya mengembangkan bisnes dari kitchen ni, banyak skill-skill yang dapat saya kembangkan. Dan yang keduanya, kenapa saya memilih usahawan berbanding makan gaji adalah sebab saya percaya usahawan ni dia bukan sahaja matlamat utama dia bukan hanyalah untuk jadi kaya, tapi sebenarnya adalah untuk bantu lebih ramai orang. Sebab percaya ataupun tak, bila kita jadi usahawan yang berjaya, kita dapat bagi lebih banyak peluang pekerjaan kepada orang lain. Jadi itu sebenarnya lah bukan matlamat saya saja, tapi itu adalah matlamat bisnes kami dari kitchen yang mana kami nak bantu lebih ramai orang, insyaAllah. InsyaAllah, terbaik. Terbaik, insyaAllah. Kita juga doakan yang terbaik dan dalam masa pandemik kita dapat terus meneruskan kehidupan kita untuk menjadi usahawan dan juga memberi perkhidmatan atau perniagaan atau pembarangan kepada mereka yang memerlukan dan memberi peluang pekerjaan kepada orang lain. Saya ingin memberi sebiji analogi sebuah tembikai lah, sebuah tembikai. Kalau kita makan gaji, kita beli tembikai tu, mungkin kita akan makan bersama keluarga dan sebagainya dan habis, begitu saja. Kalau kita seorang peniaga, buat tembikai yang kita ada tu agak-agak apa kita buat? Kalau kita seorang peniaga, mungkin buat tembikai tu kita akan potong dan kita jual menjadi buah potong. Kalau minda kita sebagai seorang usahawan, insya-Allah dengan buah tembikai yang ada tu, kita buat jus tembikai dan boleh kita jual kepada lebih daripada 50 cawan. Dan itulah dia usahawan ni, dia punya aspek dia lebih meluas lah. Yang mana dapat bantu diri sendiri, keluarga dan masyarakat serta pengguna yang betul-betul memerlukan. Baiklah, yang ke mana kita akan kembali lagi selepas ini. Teruskan bersama Roti Bakar Kopi Tarik, Sembang Santai Usahawan versus Makan Gaji. Jumpa lagi. Terima kasih kepada tim Sayang Al-Quran. Terima kasih kepada NGO Sayang Al-Quran. Terima kasih kepada Sayang Al-Quran. Terima kasih kepada Pertumbuhan Sayang Al-Quran. Terima kasih Sayang Al-Quran. Terima kasihlah kepada Pertumbuhan Sayang Al-Quran. Terima kasih kerana memberikan Al-Quran. InsyaAllah hari ini dan semalam kita telah lancarkan satu infak Quran kasih buat Borneo untuk 100,000 naskah.
Ya, kita bersua kembali. Kita akan paparkan QR code untuk KLICC, dan sekiranya anda ingin menyertai, anda boleh scan, dan juga link untuk anda mengetahui lebih lanjut mengetahui apa itu KLICC, Kuala Lumpur International Chamber of Commerce, Kuala Lumpur International Chamber of Commerce ataupun KLICC. Itu dia terpaparkan, anda boleh scan. Dan kita kembali bersama ahli panel kita yang pertama, itu Anjang Profesor Hashim Saleh untuk memberikan lebih penjelasan mengenai apakah visi, misi dan juga objektif kepada anda yang ingin mengetahui apa itu KLICC. Silakan Prof. Okay, terima kasih DJ Riz. Untuk makluman, saya melihat ramai usahawan yang ada berhasrat untuk melonjakkan pasaran mereka di peringkat antarabangsa, tetapi kemungkinan mereka tak nampak ataupun tak berapa pasti bagaimana caranya. Jadi insyaAllah melalui KLICC ini kita banyak menganjurkan program-program event bekerjasama dengan penganjur di peringkat antarabangsa dan juga bersama Madrid insyaAllah. Dan ini saya rasa boleh memberi input kepada usahawan yang cuba masukkan produk mereka di peringkat antarabangsa. Berkenaan dengan usahawan kita yang sekarang ni masih memiliki syarikat enterprise, saya menganjurkan atau mencadangkan dengan segera cuba tubuh sebuah lagi syarikat Senang Berhad di mana geran-geran masih ada di Madrid untuk geran pemasaran lebih kurang 700 juta. Jadi kita telah menerokai perasaan antarabangsa dengan menikmati geran MDG, Marketing Development Grant oleh Madrid, dan jika usahawan tidak berusaha untuk mendapatkan atau memohon geran ini, bagi saya amat rugi, sebab geran adalah suatu pemberian daripada kerajaan melalui agensi MITI iaitu Madrid, dan saya menyerulah usahawan supaya tubuhkan syarikat Senang Berhad dan memohon di online sebagai ahli Madrid, dan follow kita insyaAllah pergi ke Saudi Arabia, sebab bulan 6 baru-baru ini kita telah ke Saudi Arabia. Kita mengajukan trade mission bersama dengan UMP, Universiti Malaysia Pahang, anak syarikat UMP Holding, di mana bersama-sama itu kita bawa lebih kurang 15 produk usahawan ahli dengan syarat jadi ahli dan alhamdulillah daripada 15 produk itu 7 daripada telah mendapat order daripada potential buyer di Saudi Arabia, dan sekarang tengah proses mereka tengah proses untuk berbincang macam mana penghantaran harga dan sebagainya. Dan untuk makluman, sebelum ini di pihak KLICC, saya kalau dah ditemukan dengan pembeli yang berpotensi, biasanya saya akan tinggalkan. Tetapi kali ini tidak. Maksudnya saya akan bersama-sama untuk menjadi facilitator pada usahawan supaya kedua-dua pihak usahawan di Malaysia dan juga pembeli yang berpotensi di Saudi Arabia atau di mana saja, mereka boleh berjaya dalam proses pembelian ataupun perjanjian yang mereka meterai. Dan saya akan memantau supaya mereka berjaya. Dan ini adalah satu inisiatif yang kita jalankan atau yang kita lakukan, di mana saya lihat usahawan ada masalah dari segi kepakaran untuk berbincang ataupun negotiator. Jadi negotiator ni penting sebab jika gagal pihak sana dan pihak sini kemungkinan tidak mencapai satu kata putus yang jitu, yang konkret untuk mereka memeterai satu perjanjian yang bagi saya amat sulit juga sebenarnya di peringkat antarabangsa ni, sebab banyak
ilmu-ilmu yang kita perlu pelajari untuk kita ekspor produk. Dan saya percaya Madrid banyak memberi maklumat. Jadi usahawan ni kena rajin pergi klik ke pautan Madrid dan dapatkan maklumat dekat situ. Jangan bertanya kepada sahabat. Sebab bila bertanya pada orang, kemungkinan dia akan tertinggal beberapa maklumat yang sepatutnya dia perlu tahu dan amat penting bagi dia. Dan di Dewan Perniagaan juga kita akan cuba membantu mereka untuk dapatkan maklumat. Dan saya sarankanlah jadilah ahli KLICC untuk tuan-tuan dan perempuan semua usahawan di sana dapat maklumat yang jelas dan bersama kita menikmati geran MBG ini. Untuk makluman, satu trip ke Expo di Saudi Arabia, balik kena bayar dululah kepada Dewan Perniagaan, dan bila kembali dalam masa 2 bulan tu tuan-tuan boleh apply ataupun dalam masa sebulan boleh mohon reimbursement daripada Madrid, di mana kita akan facilitate usahawan bagaimana untuk apply ataupun memohon grant ini. Satu trip boleh mohon maksimum 25,000 dengan syarat senang berhad, audited company, dan juga sebagai pempamer. Kalau pergi sebagai participant saja, sebagai penyertaan, tak layak. Dan mesti mempamerkan produk, ada booth, ada tapak di sana untuk syarikat tuan-tuan dan perempuan layak untuk claim grant MBG ini. Dan bulan 12 ini kita akan adakan satu trade mission ke Saudi Arabia untuk menyertai Jeddah International Trade Fair di Jeddah pada 12 hingga 24 hari bulan Disember 2017, di mana penyertaan kita adalah kali ke-8 dan sebelum ni semua usahawan alhamdulillah yang memohon yang bersama dengan KLICC dapat menikmati grant balik, dia akan claim grant MBG. Dan jika tuan-tuan dah claim grant MBG ini, secara automatik akan dapat dipanggil revolving 300,000. Madrid akan beri satu grant berjumlah 300,000, bukan berbentuk kewangan tetapi berbentuk reimbursement. Bila pergi overseas untuk menyertai pameran, balik claim 25,000 sampailah grant tersebut habis. Jadi banyak lagi grant lain, di mana salah satunya adalah saya memang peranan di Unimap sebagai yang profesor, di mana saya akan matchkan usahawan-usahawan yang cuba untuk membangunkan ataupun enhance produk yang mereka ada bersama penyelidik di Universiti Malaysia Perlis untuk dapatkan grant daripada MOSTI. Dan alhamdulillah setakat ini ada 3 syarikat yang saya matchkan dengan para penyelidik di Unimap. Salah satunya adalah usahawan yang cuba membangunkan resepi air jagung. Air jagung ni di mana mereka telah saya telah matchkan dengan food technologies researcher di Unimap, dan mereka sekarang telah cuba membangunkan satu resepi di mana mereka boleh mohon grant MOSTI jika permohonan industrian boleh mencapai sehingga 3 juta dengan syarat produk ini adalah produk yang baru dan berinovasi. Itu air jagung. Yang kedua adalah satu projek teknikal engineering yang melibatkan pengasingan hidrogen dan karbon dioksida di dalam engine combustion dengan para penyelidik engineering, dan satu lagi adalah berkenaan dengan usahawan nasi lemak Pak Nasir, di mana ambang food ni adalah pembekal kepada kalau kita makan nasi lemak Pak Nasir. Jadi usahawan tersebut saya telah matchkan dengan meningkatkan
meningkatkan kualiti produk di mana sekarang ni produk tersebut tak boleh dijual kepada penumpang untuk dibawa pulang sebab lebih pada 4 jam nasi lemak tu tak tahan, dia akan basi. Jadi para penerbit akan membuat penyelidikan bagaimana untuk memastikan produk tersebut boleh tahan 2 bulan, 3 bulan. Jadi bagi saya ini adalah satu cara yang boleh meningkatkan hasil di mana penumpang-penumpang airline nanti boleh beli untuk bawa balik kepada keluarga dan saya percaya usaha yang kita buat ni boleh meningkatkan jualan. Itu adalah motif kita. Dan usaha kita lah insyaAllah. Dan kalau boleh layari di laman sawang www.klicc.org.my dan kemungkinan apa-apa boleh berhubung dengan saya terus, tak ada masalah. Tak perlu pun buat appointment. Hubungi saya 24 jam sehari insyaAllah. Sekali mudah WhatsApp, boleh dapatkan temu janji melalui WhatsApp sekarang dan kita boleh berkomunikasi untuk kita berbincang apa yang perlu kepada usahawan kita insyaAllah di JRIS. Baiklah, terima kasih kepada Prof. Kita paparkan link IG jika ada kerana yang telah memberi penerangan mengenai peluang-peluang usahawan. Jadi pada usahawan di luar sana, jangan lepaskan peluang ini untuk anda mengambil apa saja benefits atau grant, peluang-peluang yang disediakan oleh pihak kerajaan, dan KLICC ni adalah insyaAllah sebagai pemudah cara. Anda boleh hubungi Kuala Lumpur International Chamber of Commerce di sana. Baiklah. Kita beri laluan pula kepada Cik Zaiha Hamdan untuk menceritakan mengenai perniagaannya. Jadi apa yang saya nampak dari sini, seperti Cik Zaiha yang mengusahakan perkhidmatan services, ini perkhidmatan mencuci bangunan, mungkin boleh mengeluarkan satu produk juga, sabun dan sebagainya untuk masa akan datang. Bila syarikat dah besar, dah expand, mungkin ada produk sendiri dan sebagainya. Kita paparkan gambar-gambar dan Cik Zaiha boleh ceritakan mengenai apa yang telah dilaksanakan oleh Cik Zaiha. Okey. Sebenarnya untuk yang JRIS bagi tahu pasal sabun tu, sebenarnya daripada tahun lepas kita dah mulakan lah. Okey, kita ada buat sabun untuk dishwash. Okey. Dishwash, kita ada keluarkan dishwash, kita ada keluarkan deterjen juga. Tapi semua tu dalam dalam peringkat percubaan. Peringkat percubaan lagi. Jadi saya tak mewar-warkan sangat sebabnya masih saya supply cuma pada kita punya klien, sebab macam saya beritahu tadi, servis kita ni menyeluruh. Maksudnya saya ada buat untuk pejabat dan juga macam yang gambar ni, ini di rumah yang kita cuci selepas renovation. Jadi sometimes saya akan tanya dengan pelanggan saya ataupun dia ada tengok IG, sebab ada certain tu yang produk tu saya ada post dekat IG juga. Jadi marketing tu masih belum meluas penuhnya lah. Sebab saya masih lagi dalam peringkat percubaan untuk produk tu lah. Okey, kalau untuk perkhidmatan ni saya juga ada sediakan perkhidmatan untuk setakat ni untuk office kita hantar permanent cleaner, yang mana contoh klien akan bayar secara bulanan, dan rumah ke rumah tu saya dah stop buat. Permintaan tu sangat bagus tapi saya tak mampu nak bagi servis tu. Jadi kalau yang rumah-rumah ni saya more on pada rumah yang baru ataupun rumah yang memang macam contoh contoh raya Cina, raya puasa ke macam tu kan, kita ada tim yang akan pergi, macam contoh dah regular customer ada 5-6 buah yang kita akan fokus buat kat situ. Selain daripada servis pembersihan ni, syarikat kami pun ada link dengan beberapa masjid
yang mana kita akan buat latihan secara berkala di masjid surau untuk cuci kapet, dan alhamdulillah tahun lepas kami berkongsi rezeki dengan satu masjid di sebelah Kuala Selangor yang mana kami buat pembersihan keseluruhan. Itu antara CSI lah pertama syarikat daripada pembersihan masjid, cuci kapet masjid tu, dan last kali kita orang buat sanitize keseluruhan masjid. Dan untuk dalam keadaan pandemik sekarang pun daripada tahun lepas lagi syarikat kami dah mula buat sanitize lah, servis sanitize. First kita sasarkan kepada kita punya klien tetap. Dan daripada iklan-iklan kat Facebook tu, Facebook, IG, kita dapat respon yang positif lah. Jadi ada pihak-pihak persendirian yang contoh dia taja untuk tempat-tempat ni untuk kita buat sanitize, macam tu. So secara keseluruhannya perkhidmatan kami ni memberi bantuan kepada semua golongan. Maksudnya yang kalau kata yang tak sempat nak mengemas rumah lah contoh kan, okey, boleh panggil tim kami untuk kita bantu untuk kemas rumah. Kita ada buat servis untuk deep cleaning, cuci kapet, sofa. Kita pun ada buat servis untuk mencantikkan lantai macam marble, nak polish. Dan juga kami juga ada buat servis untuk cucian luar. So setakat ni macam contoh di Nazar DPJ, Nazakia di Setapak, kami pernah buat servis untuk cucian bangunan tu untuk pylon dan fasad dia lah. Itu antara kenangan rekod kerja Kilas Teguh yang saya rasa paling besar lah setakat ni. Jadi objektif saya kenapa saya nak explore untuk syarikat Sdn Bhd ni, sebab sometimes bila Kilas Teguh ni masih dalam syarikat enterprise, kami tak boleh enter beberapa company besar. Walaupun mungkin keuangan tu bagus, tapi bila dia tanya syarikat apa ni? Enterprise, oh tak boleh, kita nak Sdn Bhd. Jadi saya punya target fokus ikutkan tahun ni sebenarnya, tapi sebab keadaan pandemik dan beberapa halangan, jadi saya rasa insyaAllah dalam tahun depan lah Kilas Teguh ni kita akan buka untuk syarikat Sdn Bhd untuk explore lebih banyak lagi. Sebab saya punya fokus perniagaan tak menjurus kepada projek government, sebab kita tahu kan keadaan projek government ni tak menentu. Jadi saya tak terikat sangat dengan projek government, tapi kita more on GSC dan juga syarikat Sdn Bhd yang kecil-kecil, macam tu. Itu dia terbaik nampaknya. Itu dia, pastinya itu adalah juga merupakan harapan kepada Cik Zaiha dan tim Kilas Teguh. InsyaAllah. InsyaAllah, kita doakan yang terbaik untuk Cik Zaiha dan pasukan Kilas Teguh. Cuci-cuci dari hati. Baiklah, kita beralih kepada Najwa, Cik Najwa kita. Pastinya apa perasaan Cik Najwa dapat berinteraksi dalam Roti Bakar Kopi Tarik pada hari ini sebagai ahli panel, dan juga dapat mendengar curahan-curahan idea, pandangan dan secara langsung perkongsian daripada ahli-ahli panel kita lain. Apa perasaan? Perasaan rasanya macam kalau nak dibandingkan mungkinlah dari segi dengan bisnes Zaiha, kami ni mungkin nampak lebih kecil lah kot, sebab baru nak merangkak, baru nak bermula. Jadi saya secara individu rasa sangat hebat lah pencapaian-pencapaian yang Puan Zaiha dah dapat capaikan. Sebab mungkin tapi itulah orang kata kan, setiap perjalanan orang tu kan berlainan kan. Jadi mungkin kami akan ambil masa yang sedikit lama untuk capai ke tahap yang lebih lanjut, tapi insyaAllah
tengok pencapaian Cik Zaiha, rasa terinspirasi insya-Allah untuk berada di tahap tu juga. InsyaAllah. Kami juga mendoakan yang terbaik untuk adik Najwa dan ahli keluarga yang mengusahakan The Rich Kitchen ya. Kerana bagi yang orang-orang muda minat dalam bidang usahawan ni memang terbaik lah. Kita umpama seperti sebiji kek ni, sebiji kek ni yang ada lambang Malaysia ni dari Najwa cantik tak kek ni? Cantik. Kita seperti ada kek, kita kongsikan bersama. Ni ada kek tadi, gula gebu. Kita kongsikan bersama. Ada soalan di sini, Adik Najwa. Okey, katakan ni sebiji kek, kita gunakan pisau, nak potong 3 kali tapi akan dapat hasilnya 8. Macam mana cara? Ni soalan bonus ni. Macam mana cara? Kita ambil analogi sebuah kek, kita potong 3 kali tapi akan dapat 8 pieces. Macam mana cara nak potong kek ni? Agak-agak. Ni soalan bonus ni. Potong tengah, potong lagi potong. tegak Potong, yang menegak macam tu. Potong macam ni, okey. Lepas tu potong lagi. Potong lagi macam ni. Lepas tu lagi sekali. Dapat 4, 2 kali potong, kali terakhir potong. Lepas tu potong macam ni dapat 2. Potong potong macam ni dapat 2. Potong macam ni dapat 4. Potong bucu ke bucu. Kita nak jadikan dia 8 bahagian. Kita nak kongsi, seorang akan bawa balik 2. Kita ada 4 orang, seorang akan bawa balik 2. Macam mana cara dia? Boleh kita potong macam ni, dapat 2. Nampak? Jelas? Nampak. Okey, ini jelas. Ada Love Malaysia ni. Okey, sebenarnya kemerdekaan ni kan. Kita potong macam ni, dapat 2. Kita potong macam ni, dapat 4. Tapi kita nak setiap seorang akan bawa balik 2 potong kek. Macam mana kita nak potong kali yang ketiga? Agak-agak macam mana? Macam mana, Dik? Ataupun ada ahli panel kita yang boleh membantu menjawab? Talian Hayat. Susah juga soalan tu. Potong X, lepas tu mendata. Ya Prof. Potong X macam ni boleh potong X dapat 4, lepas tu? Mendata. 3 kali. Dapat 8. Tengah. Potong tengah kat sini. 3 kali potong. Potong tengah, potong X boleh. Dapatlah 2 keping kek untuk kita bawa balik. Itu dia. InsyaAllah. Itu selingan Terima kasih pada gula debu. Ini kek yang sungguh istimewa. Kita boleh tepah ikut apa pilihan kita InsyaAllah. Jadi kita nak beri kepada adik Najwa untuk kita paparkan link untuk The Rich Kitchen. Paparkan The Rich Kitchen. Pautan untuk sekiranya mereka ingin menghubungi The Rich Kitchen. Apa dia? Itu dia, kita tengok ada Instagram kat situ nampaknya. Jadi Prof bolehlah hubungi adik Najwa kita sekiranya ingin dapatkan pastry, ingin dapatkan apa tu? Kek juga. Ada. Macam-macam ada lah. InsyaAllah kalau nak buat jamuan ni sesuai lah, bolehlah hubungi The Rich Kitchen ni. Macam-macam ada. Itu dia. Jadi apa yang hendak adik Najwa sampaikan? InsyaAllah apa yang saya nak sampaikan mungkin secara general lah kepada usahawan-usahawan yang di luar sana, ataupun mungkin sebab tajuk kita usahawan versus makan gaji kan hari ni. Jadi kepada usahawan di luar sana, insyaAllah perjalanan nak mencapai sesuatu tu bukanlah mudah dan mungkin akan mengambil masa yang lama, tapi jangan mudah mengalah. Mungkin disebabkan situasi pandemik kita ni akan ada sedikit rintangan-rintangan lah, tapi insyaAllah ekonomi kita akan mula berkembang. Jadi cepat-cepat ambil peluang, cepat-cepat lakukan sesuatu supaya bisnes yang anda lakukan tu dapat lebih dikenali orang ramai. Dan untuk individu yang mungkin memilih untuk makan gaji, saya tidak akan mengatakan benda itu salah ataupun memaksa untuk menceburkan diri kepada bidang keusahawanan, tapi jika itu adalah pilihan anda, saya doakan yang terbaik. Itu saja. Itu dia, tengok gambar-gambar tu lapar.
Sedap-sedap belaka. Yang mana kita akan kembali lagi selepas ini. Kita minum dulu roti bakar, kopi tarik. Tapi hari ini saya ada kek. Jangan marah, kita jumpa lagi. Saya Amrul Hazmi kepada semua, terutama sekali kepada adik-adik, janganlah kita leka, janganlah kita lalai dengan telefon masing-masing. Tapi ala-ala telefon tu dah kat tangan, apa kata? Kita like je lah FB page, mantap, share. Kerana kat sana ada banyak konten-konten menarik dan terkini yang di-upkan posting kat situ. Jom ramai-ramai kita like dan share dekat mantap share. Alamak, mantap share. Ya, terima kasih kepada Amir Raja Lawak. Kita like je lah. Mantap share. Panjang mantap share kan. Itu khas untuk anda yang masih belum like. Anda boleh like FB page. Mantap share. Kita menampilkan ahli-ahli panel kita. Nampaknya. Baiklah. Kata Amir tadi apa? Alamak. Mantap share. Sekali lagi. Alamak. Mantap share. Terbaik ahli panel kita hari ini dan juga pada rakan-rakan kita di luar sana, kita paparkan jika ada soalan daripada rakan-rakan kita ataupun ucapan dari Muhammad Ali katanya mantap DJ Riz, terima kasih. Dari Elina Hamdan, selamat pagi supporter ini nama dia Bubble Cerita. Terima kasih Elina Hamdan, sama-sama kita support rakan-rakan kita yang berniaga ni. Owner gula gebu katanya Elina Hamdan. Good job Izmina Najwa Nur apa nama dia tulisnya? Nur Ikilah Nur Akilah. Ini pastinya rakan kepada adik Najwa kita. Dari Stensilin Tani Nila dari Johor Bahru ni. Selamat pagi DJ Riz, semoga sihat selalu ya. Pagi Tani Stensilin Tani Nila. Terima kasih semua yang beri sokongan. Jangan lupa like, komen dan juga share. Baiklah. Owner gula gebu seperti ada kita dah papar tadi IG daripada Jeff Ahmad Jaafar. Assalamualaikum, Johor hadir. Terbaik Encik Jeff Ahmad Jaafar dari Johor. Itu dia. Jadi dalam pusingan terakhir kitanya pembincangan kita pada hari ini, begitu cepat sekali masa berlalu. Hampir 1 jam kita ke udara, sedar tak sedar. Masa terlalu cemburu. Tapi apa kata kita dengar harapan dan juga perancangan dari Prof Hashim Salim mengenai KLICC ini. Silakan untuk anda kongsikan bersama rakan-rakan usahawan kita di luar sana. Silakan. Okey, terima kasih DJ Riz. Sebelum itu saya ingin mengupas sedikit berkenaan dengan tajuk kita hari ini, usahawan versus makan gaji. Untuk makluman sebenarnya usahawan tu sendiri adalah merupakan makan gaji untuk dirinya sendiri. Jadi bagi saya tiada bezanya. Bezanya dari segi orang kata dia bos dan dia pekerja untuk bosnya. Jadi cuma pekerja usahawan ni dia kena pandai mereka cipta job ataupun pekerjaannya sendiri untuk dia menghasilkan pendapatannya. Tetapi makan gaji di mana mereka telah tersedia tugas-tugas rutin harian yang telah diberikan oleh bos mereka. Jadi jika saya dijemput dekat mana-mana universiti ada seorang usahawan atau ada pelajar yang bertanya macam mana ingin menjadi seorang usahawan yang berjaya. Saya telah mencuburi bidang perniagaan ini melebihi 30 tahun. Seawal usia saya 25 tahun lagi dan saya sebelum pun makan gaji. Tetapi bila saya melihat peluang yang tersedia dan saya percaya ini adalah rezeki saya. Dan untuk makluman ada usahawan yang tanya, ada pelajar masa tu saya bagi talk dekat UUM di Kedah. Seorang pelajar bertanya bagaimana menjadi usahawan yang berjaya. Pada pendapat saya, percaya diri sendiri, kan? Hormat diri sendiri, percaya diri sendiri. Jangan percaya orang lain, jangan percaya bank, jangan percaya orang kata apa, itu adalah penting. Sebab apa? Kalau kita percaya orang lain dan kita tidak mendapat apa yang dijanjikan, kita akan kecewa, kan?
Jadi boleh orang kata kalau nak kongsi pengalaman saya bisnes ni, banyak yang saya sebelum ni berharap kepada bank, berharap kepada orang lain kan, tetapi sebenarnya hanya orang kata retorik ataupun benda-benda yang kita sebenarnya tak boleh capai pun di peringkat kita bermula ni sebab apa yang dijanjikan itu adalah di peringkat orang yang telah berjaya sebenarnya dari segi audit, pengauditan, syarikat dan sebagainya. Kita yang bermula ni tidak boleh mencapai kan, macam kalau adik kita yang berniaga di sekarang ni di lokal ni, teruskan gunakan semua media marketing WhatsApp, Instagram dan sebagainya, gunakan sepenuhnya dan berusaha bersungguh-sungguh insya-Allah. Dan yang makan gaji pun setengah ada sahabat kita yang berniaga tak berjalan, dan ada pun yang telah makan gaji. Ini semuanya tak adalah putaran hidup kita. Orang kata kita berniaga, satu ketika kita naik, satu ketika kita akan jatuh mungkin disebabkan pandemik ni. Cuma bagi saya sebagai usahawan ni, kita ibarat football player. Kita tak boleh bertahan. Ada setengah-setengah saya lihat orang bertahan, tunggu. Kalau kita tidak orang kata ajal, kita tidak menemui ajal sebabkan pandemik, kita akan mati disebabkan kita stres ataupun kita tidak boleh bertahan. Sebab bagi saya usahawan yang sebelum ni pernah mendapat pinjaman bank dan sebagainya, bagi saya the next year satu keadaan yang amat susah bagi mereka. Tapi bagi saya alhamdulillah saya tak pernah pun pinjam mana-mana bank pun semenjak saya start berniaga sampai sekarang, dan saya boleh sustain sebab saya tak ada pinjaman mana-mana bank dalam bentuk perniagaan. Ini adalah menjadi satu kelebihan bagi saya. Tetapi sahabat-sahabat saya yang lain yang ada pinjaman 2 juta, 3 juta, bila pandemik melanda, worse. Mereka dalam keadaan yang orang kata menunggu pihak insolvensi menunggu pihak bank untuk diambil tindakan bankruptcy dan sebagainya. Tapi itu bukanlah satu orang kata keadaan yang pengakhirannya kan. Jadi bagi kita di KLICC ini dan pada bulan 6 yang lepas saya telah mengambil pendekatan, kita ibarat footballer, kita kena menyerang. Kita kena pergi menyerang. Dan saya mendapat nasihat daripada beberapa rakan, janganlah pergi sebab pandemik, janganlah pergi sebab ini. Bagi saya mati di mana-mana mati bukan sebab pandemik, mati sebab sampai ajal kan. Jadi kita lihat ada orang meninggal sebab bukan je COVID pun, accident, jatuh ni dan sebagainya. Jadi saya pergi dan saya pergi alhamdulillah, cuma kita kena mengikuti protokol keselamatan daripada Malaysia sampai ke Saudi Arabia. Kita kuarantin kan, penjarakan sosial, semua kita patuhi. Alhamdulillah bila balik pun kita kuarantin 14 hari dan alhamdulillah semua delegasi kita dalam keadaan selamat. Dan bagi saya kalau protokol keselamatan ini kita patuhi betul-betul, tak ada masalah sebenarnya kan. Pandemik ini bukanlah satu masalah sebenarnya. Jadi disebabkan bulan 6 lepas kita telah berjaya misi kita, di mana syarikat UMP Ecopace Berhad, terbitan UMP Holding telah mendapat order 5 container produk pest control mereka, dan sekarang tengah proses untuk mereka pendaftaran SFDA di Saudi Arabia, dan saya monitor dan untuk makluman syarikat Faizah Food juga, Faizah yang terkenal tu pun alhamdulillah telah pembeli daripada Saudi Arabia telah mengintai bihun segera Faizah, dan sekarang pun tengah proses orang kata untuk berbincang mengenai harga dan sebagainya. Dan ini adalah menjadi satu orang kata kita punya dipanggil KPI di peringkat antarabangsa. Dan Matrix juga membantu kita dari segi orang kata keberadaan kita di mana-mana di seluruh dunia. Kita ke France, kita ke Dubai, dan kita mendapat maklumat daripada Madrid. Jadi usahawan kena orang kata lebih orang kata
menyintai ilmu, maksudnya kena pandai klik ke pautan Menteri untuk dapatkan maklumat dan kita punya perancangan untuk tahun depan insya-Allah kita pun akan ke Europe ke Halal London sebab bagi saya usahawan ni dia kena memancing ibarat kalau kita pergi kita tahu joran pancing itu 10 kali, saya percaya satu mesti kena. Kalau 10 tak mungkin tak akan kena kan. Jadi pada para panelis kita, panel kita, cik yang buat cleaning tu teruskan. Bagi saya sebenarnya sedikit sentuhan je. Cik kita ni kena orang kata kena polish profile dia sebab sekarang ni kita ada membuat perkhidmatan untuk membangunkan profil syarikat yang kecil supaya kita nampak dia punya orang kata bila orang buka profil tu bahasa Inggerisnya cakap first impression. Jadi ini very sangat penting bila kita orang tengok profil syarikat walaupun sebenarnya kecil tapi dia lihat profil tu satu profil yang begitu menakjubkan. Ini kita kita adakan perkhidmatan malah di Dewan Perniagaan di KLCC kita ada dapat inquiry daripada usahawan yang minta kita buat profil business planning perancangan perniagaan dan bagaimana the next 3 years dia boleh kata expand dengan perniagaan dengan mendapatkan pinjaman mengikut kemampuan ataupun projek yang bakal mereka ceburi bukan pinjaman saja tanpa ada apa-apa future project. This very very important kita kena ada perancangan buat pinjaman tetapi ada projek yang menunggu bukan pinjaman tapi baru cari projek. Itu sangat berbahaya, kena ingat okey. Satu lagi adalah orang kata network di mana di Dewan KLCC ni kita telah melebarkan network kita peringkat antarabangsa. Sekarang kita dah ada 18 network di seluruh dunia di mana kita melantik chairman of the country di Nigeria, di Dubai, UAE, di Qatar, di London, di US. Jadi network yang kita ada ni kita akan bagi kepada usahawan kita opportunity bagaimana mereka boleh melebarkan sayap mereka peringkat antarabangsa. Mungkin panelis kita mungkin tertanya, saya ni buat cleaning macam mana saya nak expand saya punya peringkat antarabangsa? Boleh sebenarnya. Boleh. Siapa kata tak boleh kan? Melalui orang kata mungkin pengalaman ataupun professionality untuk buat cleaning tu kita boleh buat satu kata franchisor untuk kita franchise-kan. Kena ada SOP lah maksudnya. Bila kita jual kita punya franchisor tu dekat overseas, diorang ikut je kita punya ni macam nak bersih apa semua kan. Dan projek pembersihan ni di UAE ikut pengalaman saya begitu besar sekali kan. Sekecil-kecil kita pergi pun orang kata sekali masuk 1-2 juta kan. Itu paling kecil sebab dia melibatkan pembersihan orang kata di peringkat ground kan. Lepas tu bangunan kan. Tetapi kalau kita belum bersedia peringkat bangunan, kita peringkat ground dulu kan. Jadi ini adalah proses yang ikut pengalaman saya kan. Kita boleh guide usaha-usaha semula. Dan makanan contohnya kek tu kan, kek tu boleh dikomersialkan di peringkat antarabangsa dengan menu ataupun resepi itu sendiri kita boleh create. Dan bila orang di UK buat kek tu sama rasanya macam Cik Najwa kita buat di Malaysia. Dan benda-benda tu sebenarnya boleh buat sebenarnya kan. Jangan bimbang saya kecil. No, jangan. Yang kata saya kecil dan saya ni jangan. Kita usahawan kita bila berhadapan dengan orang tunjukkan you punya confidence level kan. Jangan yang silap tu bila kita start je cakap saya kecil. Jadi apa akan jadi? Kita boleh jadi kecil lah kan. Jadi cakap saya kata kek saya memang terbaik kan. Saya resepi ibunda saya kan. Jadi ucapan-ucapan kita tu akan membina semangat kita insya-Allah. Dan jangan sesekali merendahkan diri kita di peringkat perniagaan ya. Kalau kita merendah diri benda lain tak apa, tapi untuk bisnes ini
kita kena orang kata bangga dengan apa yang kita usahakan, bangga apa yang kita ada. In fact, kalau orang makan gaji pun dia kena bangga. Oh, saya ni seorang penjaga keselamatan. Saya menjaga bangunan syarikat ni dalam masa 10 tahun ni, tak ada seorang pun orang kata penceroboh yang masuk. Itu adalah orang katakan betapa confidentnya dia dengan tugas yang diberikan dan diamanahkan. Jadi silalah orang kata saya dengan orang kata suka hati kata join lah KLIC, insyaAllah kita akan bersama-sama. Bukanlah semuanya kita dapat bantu, tetapi sekurang-kurangnya maklumat kita dapat salurkan mengenai grant daripada sebelum ni grant orang tak tahu grant packaging kan. Grant packaging dulu sebelum ni ada tapi sekarang mungkin tak ada. Tapi tengok pada bajet yang akan datang kalau ada packaging ya. Kalau tuan-tuan katalah packaging untuk produk kek katakan. Okey, katalah total 10,000 kan, 10,000. Tuan-tuan kena bayar 2,000 je, 8,000 grant. Free. Siapa tak nak? Jadi benda-benda macam ni sebenarnya pihak-pihak agensi akan memberi maklumat kepada Dewan Perniagaan dan kita sebelum ni akan memberi maklumat kepada ahli kita kan. Dahulu sebelum pandemik kan, pada hari Rabu satu hari saya buat training usahawan di Pejabat Dewan Perniagaan daripada pukul 9.10 pagi sampai ke pukul 5 petang. Usahawan akan datang bawa produk dan kita akan bagi nasihat. Okey, produk tuan-puan ini sila jumpa pegawai Syirim yang berkenaan. Sila jumpa pegawai Mardi. Semua tu adalah kontak-kontak kawan saya sebenarnya. InsyaAllah kalau jual nama saya kata, insyaAllah diorang boleh bantulah. Walaupun tak 100% kan, tapi boleh membantu. Dan ini adalah peranan kita untuk membantu usahawan walaupun di peringkat domestik ke antarabangsa. InsyaAllah. Ya, terima kasih kepada Prof di atas tips dan juga perkongsian yang menarik khas untuk anda usahawan-usahawan rakan-rakan kita di luar sana. InsyaAllah dapat bantu kita paparkan nombor telefon Anjang Profesor Hashim Saleh. Sekiranya anda ingin hubungi, anda boleh hubungi di talian 010 6 000 110. Kita paparkan nombor yang betul Prof nombor ni betul ya? Betul. Ingat di hujung 10, kiri kanan 010, tengah-tengah 6,000. Tenang ingat. Okey, menarik. 60,000. Menarik nombor 010 60,010. Anda boleh hubungi Profesor Hashim Saleh insya-Allah dari KLICC, Presiden Kuala Lumpur International Chamber of Commerce ataupun KLICC yang akan bantu usahawan-usahawan sebagai pemudah cara untuk menyampaikan sesuatu yang manfaat untuk usahawan. Jadi apa kata kita dengar pula dari Cik Zaiha Hamdan, apakah kupasan yang anda sampaikan dan juga lontaran harapan serta perancangan yang rasa-rasa yang hendak anda realisasikan pada masa akan datang. Silakan. Okey, macam berkaitan dengan sekarang kan, sembang hari pagi ni, usahawan vs makan gaji. Actually saya pun bermula dengan makan gaji. Jadi saya sebenarnya struggle makan pada saya lah, pendapat peribadi saya. Makan gaji dengan buat kerja sendiri ni ada berbeza dia punya struggle dia. Saya macam contoh saya makan gaji, daripada makan gaji that's why saya kenal dengan pembersihan. Sebelum ni saya ada buat cleaning, syarikat ni. Tapi saya tak tahu dan saya tak pernah rasa yang saya akan buat kerja ni. Sebab sebelum masa saya bekerja dengan kakak tu, matlamat saya macam okey, buat kerja pembersihan macam ni. Dan bila saya ambil keputusan untuk saya fokus pada company Kilas Teguh, bila saya dapat peluang untuk meneruskan servis cleaning ni, struggle dia berbeza. Sebab saya bermula dari bawah, di mana masa saya bekerja dengan kakak tu saya memang zero pasal cleaning service, sebab basic saya pun dalam bidang architecture, bukan pembersihan. Jadi saya kerja, saya mula-mula saya ingat lagi, saya pernah rasa macam tak boleh saya nak berhenti kerja.
saya kena bully dengan Bangla, dengan pekerja-pekerja dia. Saya kena bully dengan Indonesia, macam mana nak campur bahan ni, nak buat cucian ni, saya tak tahu. Tapi bila saya dah kerja dengan dia, saya dah tekad untuk keluar dan saya nampak peluang saya kat sini, saya tahu ini adalah rezeki saya dan saya kena teruskan. Jadi bila bekerja sendiri ni, kita yang tentukan berapa income yang kita nak. Di awal saya buat bisnes ni, saya tak meletakkan macam gaji sendiri. Saya settlekan dulu gaji pekerja apa, ada balance baru saya ambil. Bila sampai satu tahap saya rasa okey, saya nak gaji macam ni dan saya struggle untuk dapatkan gaji macam tu dan alhamdulillah benda tu tak jadi macam turun. Maksud saya, bulan ni aku nak 5,000, bulan depan tak boleh lah kurang. Saya tak. Saya bila saya dah buat sesuatu tu, walaupun dia slow tapi saya nak benda tu bukan kena kembali kepada itu saya lah, kembali macam tak boleh, kena turun sikit. Untuk keadaan pandemik, dah kira ni dah masuk tahun kedua, ada kawan-kawan cakap, Zaiha, you buat cleaning service, mesti bagus kan, mesti tak terkesan kan dengan macam lain-lain bisnes, macam bisnes macam restoran ke, banyak yang tutup. Tapi dia orang tak tahu, saya pun struggle untuk mempertahankan kontrak saya dengan mana-mana company sebab bahan pencucian dah makin naik harga, tu satu. Sebelum ni kita tak pernah ada servis untuk sanitize, tapi ada klien yang minta kita buat servis sanitize tanpa kita tambah kos projek tu. Jadi bila saya cakap okey tak apa, saya kira-kira tak apa, kita teruskan tanpa kita fight untuk naikkan harga dan alhamdulillah Allah bantu saya, tim pun bantu. Jadi benda tu berjalan secara baik. Dan kalau kata macam cleaning service tak terkesan, pandemik ni saya rasa salah kot. Saya tak tahu kalau company besar, tapi saya terkesan juga bila mana ada klien yang tak bayar payment 3-4 bulan. Ada klien yang macam, okay Zaiha, I punya company tak buka. Jadi you punya cleaner tak boleh masuk. So bila tak boleh masuk, saya tak boleh claim. Dan takkan saya nak biarkan pekerja saya tu langsung tak bergaji. Jadi adalah juga yang okay, tak apa, saya tak boleh bayar gaji penuh, saya potong 30% ke 20% ke. Itu antara cabaran-cabaran sekarang dah. Dan untuk masa akan datang ni, saya memang target untuk syarikat Sdn Bhd tu untuk saya explore lebih lagi. Dan macam Prof pun cakap tadi, tak mustahil untuk cleaning service ni. Mungkin macam buat franchise ke dekat luar negara. Dan setiap kali saya pergi umrah, saya sangat kagum tengok cara cleaner dekat sana tu buat pembersihan dia. Macam profesional kau-kau lah. Sekejap je dia. Dan saya pernah simpan impian lah. Adakah satu hari nanti syarikat saya boleh pergi ke luar negara untuk bagi servis ni. Sebab pada saya tak ada yang mustahil kalau kita berusaha. Macam tu. So untuk saya, harapan saya juga untuk di masa akan datang, saya boleh bantu lebih ramai orang. Maksudnya saya akan boleh bagi lebih peluang pekerjaan pada mereka-mereka yang memerlukan. Dan sekarang pun sejak pandemik ni pun ada juga saya bantu kawan-kawan yang sebelum ni buat bisnes lain. Tiba-tiba dia tengok saya okey, dan saya pun bantu untuk kongsi ilmu saya pada mereka untuk diorang pun tahu macam mana nak buat cleaning service ni, apa bahan-bahan dia, macam mana permulaan dia. Sebab biasa orang akan nampak, engkau dah berjaya, tapi diorang tak tahu perjalanan tu. Sebab perjalanan tu macam tak semua kita paparkan kat media sosial. Tak semua kita boleh kongsi. Dia orang nampak, engkau dah macam ni sekarang. Engkau dah masuk company ni, company kau yang masuk sini. Tapi dia orang tak tahu, saya struggle start daripada 2015 bila saya buat sendiri tu. Jadi benda tu yang buat saya lagi kuat
once saya dah fokus untuk jadi usahawan ni, saya tak terfikir lagi untuk makan gaji. Sebab setengah orang rasa macam, oh aku suka makan gaji. Mungkin dia tak payah fikir pasal company, tak payah fikir jatuh bangun tu. Saya tak kata makan gaji tu tak okey, tapi bila saya sendiri dah jadi usahawan ni, saya rasa dua-dua tu ada struggle dia. Macam saya bukan kata oh saya bos, saya tak buat kerja pembersihan. Sometimes saya pun jadi cleaner bila tiba-tiba pekerja saya, klien bagi tahu, cleaner you tak datang hari ni. So tim saya dah keluar. Jadi nak tak nak, tak adalah tak boleh aku bos, saya tak boleh jadi cleaner. Saya pun masuk untuk jadi cleaner. Saya bukan saya belum lagi di tahap selesa yang semua saya boleh memberi instruction saja. Dalam masa yang sama, saya juga adalah cleaner. Dan saya tak malu pun untuk buat kerja-kerja tu. So pada saya, macam adik Najwa, kalau sekarang tengah belajar, memang dah minat untuk bisnes, teruskan. Jangan putus asa. Tak kata saya sekarang dah terlalu berjaya, tak. Saya pun lebih banyak lagi benda baru yang saya kena belajar. Macam mana saya nak tajamkan lagi skill untuk saya handle pekerja. Sebab cleaning service perkhidmatan ni kita berurusan dengan manusia. Lebih struggle lah pada saya. Lebih struggle, lebih kena sabar. Sebab nak bagi ada setakat ni alhamdulillah saya dah ada 35 orang pekerja. Nak faham 35 orang kepala tu bukan mudah. Dia cuma tahu, oh bos tak faham aku. Tapi dia orang tak faham. Saya nak memahamkan semua-semua tu susah juga. Jadi itu struggle, saya kena tambahkan lagi skill saya pun. Memang banyak lagi benda-benda yang saya kena belajar. Untuk akan datang, insyaAllah, selain daripada impian untuk saya kat Sdn Bhd tu, saya memang tengah go through untuk saya buat produk sendiri. Sebab saya tahu bila saya ada site, selain daripada saya boleh jual untuk saya punya kompetitor, pesaing yang macam buat cleaning service juga, dan saya juga boleh guna produk tu untuk site saya yang sedia ada sekarang. Macam tu. InsyaAllah. Itu dia. Terima kasih kepada Cik Zaiha Haji Hamdan di atas tips dan juga berkongsi pengalaman cabaran yang hadapi, dan alhamdulillah dapat menghadapinya dengan tabah dan terus bersemangat hingga ke hari ini walaupun pelbagai dugaan cabaran yang melanda dalam kita menghadapi situasi pandemik COVID-19. Kita doakan yang terbaik untuk Cik Zaiha dan tim, dan kita nak beri peluang Cik Zaiha sedikit juga masa untuk berikan ucapan kepada tim anda. Silakan. Okey. Saya pun nak bagi ucapan untuk tim saya. Sebenarnya kejayaan saya ni pada kerjasama tim yang sangat bagus. Kita ada jatuh bangun dia, tapi macam mana untuk saya handle, itu memang merupakan cabaran yang sangat besar lah. Cuma saya mengharapkan kita bekerja dalam satu pasukan untuk sama-sama terus pergi ke peringkat yang lebih tinggi. Dan saya pun macam yang saya beritahu tadi, saya pun masih memberi peluang, insyaAllah bila berkembang lagi perniagaan saya ni, untuk memberi peluang pekerjaan kepada anak-anak tempatan. Sekarang ni saya boleh cakap 80% pekerja saya adalah bukan warga negara. Mungkin warga negara Malaysia ni mungkin malu kot nak jadi cleaner, nak buat kerja-kerja yang macam nak kena cuci tandas ke. So saya membuka peluang. Kalau kata ada yang nak berminat untuk bekerja, boleh contact saya. Sebab kita pun ada mobile team yang mana pada hari hujung minggu saya lebih pada buat pembersihan house to house cleaning. So mostly sekarang ni dengan keadaan pandemik ni, saya tahu ramai yang hilang kerja. Jadi
tak mustahil saya boleh kongsi rezeki saya dengan orang lain. Macam tu. Terima kasih Cik Zah sekali lagi. Kita paparkan pautan dari Kilas Teguh sekiranya mereka ingin hubungi Cik Zaiha Hamdan, IFB ke IG, nombor telefon dan sebagainya. Paparkan. Cik Zaiha, ya, itu dia. Kita akan paparkan sebentar lagi, akan dapat saksikan mengenai pautan ataupun link dari Cik Zaiha Hamdan. Itu anda boleh hubungi Cik Zaiha Hamdan di IG Cik Zaiha ataupun di nombor handphone dia juga. Yang penting nombor telefon. Itu dia. Anda boleh hubungi Cik Zaiha Haji Hamdan, IG ZHJ Hamdan, nombor telefon 012 375 8238, 012 375 8238. Anda boleh hubungi terus Cik Zaiha Haji Hamdan untuk mengetahui mengenai cuci-cuci dari hati. Itu dia. Ya, insya-Allah. Baiklah, kita beralih kepada ahli panel kita seterusnya. Itu tak lain tak bukan iaitu usahawan mahasiswi niaga kita, iaitu adik Siti Nur Izwina Najwa Muhammad Rizal. Silakan. Baiklah, insya-Allah. Apakah harapan anda dan perancangan anda? Silakan. Harapannya. Jika ada kupasan mengenai usahawan dan itu pun tadi saya sudah diberikan banyak juga. Jika ada pun sedikit pun silakan. Harapan saya adalah untuk kedua-dua usahawan dan juga individu-individu yang makan gaji, sebenarnya pengalaman tu yang akan mengajar kita untuk terus maju ke hadapan. Sebab secara individu saya sendiri, saya pun walaupun baru berusia 21 tahun, saya juga dah pernah merasa bekerja makan gaji kan. Macam buat kerja part time dan macam yang Cik Zaiha cakap tadi, orang muda ni mungkin dia malu kan bekerja sebagai cleaner. Saya sendiri pernah bekerja sebagai cleaner, pernah merasa pengalaman kerja cuci tandas. Tapi memang benda tu orang tengok sebagai satu pekerjaan yang macam kotornya kan. Tapi saya secara individu saya rasa pekerjaan tu dia bukan memang orang akan nampak sebagai kotor, tapi satu aspek besar yang kita dapat daripada pekerjaan sebagai seorang cleaner ni, dia ajar kita untuk satu tabah dan keduanya adalah untuk kuat. Sebab jujur kerja sebagai seorang cleaner ataupun saya juga pernah kerja sebagai waiter yang mana tak boleh duduk 8 jam kita kerja tu, tak boleh duduk langsung kan. Pekerjaan tu dia pekerjaan yang berat yang mungkin akan makan tenaga kita yang banyak. Tapi satu aspek ataupun kebaikan yang kita dapat daripada makan gaji ni adalah skill ataupun pengalaman yang kita perolehi sepanjang pekerjaan tu, kita boleh bawa ataupun boleh jadikan inspirasi kepada bisnes kita kan. Contohnya saya sendiri pernah bekerja sebagai tirista dekat satu syarikat teh ni. Disebabkan saya ada pengalaman buat teh, ada belajar cara SOP untuk buat teh tu, jadi benda tu sebenarnya saya adaptasikan dalam bisnes saya. Bukanlah kita tiru sebiji, tapi kita ambil inspirasi ataupun kita buat inovasi daripada produk mereka tu untuk kita kembangkan dalam bisnes kita. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah kepada usahawan pula, kita memerlukan, mungkin orang kata nak jadi orang usahawan ni bukan senang kan, sebab nak kena, kadang-kadang kita nak tunggu motivasi tu datang. Jadi saya sebagai bercakap daripada perspektif seorang pelajar psikologi jugalah, motivasi tu dia tak akan datang sendiri kalau kita tak cari dia. Okay, maksudnya kalau kita duduk diam je, okay, mungkin kita duduk diam je tunggu esok lusa tu datanglah idea-idea buat bisnes. Tak, dia tak boleh. Dia kena kita yang mencari. Kalau kita tak tahu kita minat apa, teruskan explore. Cari dan cari lagi. Dia bukanlah, motivasi tu bukanlah kita nak dia datang bergolek senang macam tu saja. Yang keduanya adalah nasihat kepada para usahawan di luar sana adalah kita kena cepat beradaptasi dengan perubahan yang berlaku kan. Contohnya kita tengok je lah situasi pandemik kita sekarang yang
sebelum ni orang dah biasa buat jualan, mungkin senang je nak buka gerai tepi jalan kan, nak buka restoran sendiri. Tapi disebabkan pandemik, ramai yang terkesan sebab mungkin disebabkan pertama kita tak ada backup plan, ataupun yang kedua adalah kita susah untuk beradaptasi. Jadi sebagai seorang usahawan ni, skill untuk beradaptasi ni adalah bagi saya adalah satu skill yang sangat bermanfaat dan sangat penting. Kalau kita lagi cepat kita boleh beradaptasi dengan perubahan situasi, saya percaya lebih cepat kita dapat berkembang. Dan impian, bercakap sebagai pihak daripada Darish Kitchen lah, impian kami sebenarnya di Darish Kitchen ni adalah untuk tubuhkan satu syarikat social entrepreneur, maksudnya keusahawanan sosial yang mana akan menumpukan kepada kanak-kanak ataupun golongan remaja yang bermasalah. Jadi saya mohon doa dan juga sokongan semua, doakan agar bisnes dari Kitchen ni dapat berkembang dan dapat lebih bantu bukan sahaja golongan muda tapi lebih daripada itu. InsyaAllah. Ya, terbaik kepada saya Izzuddin Najwa ya, di atas harapan dan impiannya untuk menjadi social enterprise untuk memberi manfaat kepada mereka yang ada di luar sana. Jadi ayuh rakan-rakan usahawan, ayuh rakan-rakan saya sekalian yang sedang saksikan rancangan ini dapat memberi sokongan padu di atas usaha-usaha yang dijalankan oleh Darish Kitchen dan juga ahli-ahli panel kita yang lain. Baiklah, kita kembali kepada Profesor Anjang Profesor Hashim Saleh, sahabat saya dari KLICC, untuk menyampaikan apakah saranan ataupun hikmat nasihat yang boleh kita simpulkan dalam perjumpaan kita hari ini, usahawan versus makan gaji. Dalam masa terbatas Prof, dalam masa 2 minit, silakan Prof. Okay, Assalamualaikum. Bagi saya untuk jadi usahawan ni sebenarnya bukan untuk kaya kita sebenarnya kena memberi manfaat kepada orang lain. It's very important. Satu lagi sebagai usahawan, elakkan rasuah. Saya dulu 2005 telah meninggalkan teletender ni sebab nak meninggalkan rasuah. Jadi saya percaya Allah beri rezeki pada benda lain dan alhamdulillah sehingga ke hari ini rezeki masih ada. Dan yang keduanya adalah kena percaya diri sendiri. Satu lagi untuk maluan, saya telah sekarang membangunkan satu modul kursus di peringkat persijilan to be the CEO certificate level 1. Maksudnya di sini kursus ni 6 bulan. Usahawan ataupun sesiapa saja yang berminat, syarat dia boleh membaca, menulis, mengira, boleh menyertai kursus ini, di mana jika dia menyertai, kita akan guide dia untuk membangunkan syarikat sendiri. Automatik kan? Bila dia register, kita akan guide dia bina membangunkan syarikat yang berhad, macam mana nak buat audited, macam mana nak buat account dan sebagainya. Dalam 6 bulan tu kita akan facilitate dia untuk dapatkan mana-mana geran kerajaan yang ada, dan dalam modul tu pun ada orang kata product development. Maksudnya dia keluar tu complete, dia ada syarikat, dia ada persijilan halal, dia ada persijilan dan sebagainya lah, apa yang perlu ikut minat dia. Kalau dia nak jadi orang kata service cleaning company, kita akan bangunkan dia untuk jadi itu yang dia nak. Kalau dia nak jadi produk makanan, kita akan bangunkan. Dan selepas 6 bulan tu kita akan bawa usaha-usaha ini ke peringkat antarabangsa melalui geran-geran yang kita akan bantu mereka. Ini adalah satu orang kata peluang di mana usahawan kena orang kata bersama-sama dengan KLICC. InsyaAllah kita akan share. DJ Riz pun tahu nombor saya dan boleh hubungi saya di nombor yang tertera. InsyaAllah boleh WhatsApp 24 jam. InsyaAllah call pun boleh. Tak ada masalah. Okay. Terima kasih DJ Idris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, terima kasih kepada Anjang Profesor Hashim Saleh, Presiden KLICC. Terima kasih kepada ahli panel kita iaitu Cik Zahir Hamdan, pengasas Kilas Teguh, cuci-cuci dari hati, dan tidak lupakan terima kasih kepada Izzuddin Najwa, Darish Kitchen yang sudi menjadi tetamu ahli panel istimewa pada hari ini. Dan insyaAllah apa yang kita sampaikan pada ini dapat memberi manfaat kepada rakan-rakan kita di luar sana. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam sesi akan datang, Prof. InsyaAllah.
InsyaAllah. Prof ya. Salam. Cik Ayah. Baik. Okay. Terima kasih kepada semua ahli panel. Mantap, saya Syekh. Muhammad mewakili penerbit dan juga kru Mantap Share Channel mendoakan terbaik untuk anda yang sudi menjadi ahli panel, dan juga kepada mereka yang menyaksikan kita secara langsung, anda boleh like, komen dan juga share, insya-Allah. Sekiranya anda share sesuatu yang manfaat juga akan diberi ganjaran pahala oleh Allah SWT, insya-Allah. Baiklah, alamak. Mantap, Syekh. Kita jumpa lagi semua yang terlibat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum.